Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. So dalam video kali ni aku nak kongsikan satu smartphone yang super powerful yang terbaru daripada Xiaomi, iaitu Xiaomi Mi 11. So bukan yang Pro tapi Mi 11 saja. So untuk Mi 11 ni dah dilancarkan pada pasaran China pada Januari tu hari. Untuk pasaran Malaysia akan dilancarkan pada 25 Februari, which is mungkin pada hari korang tengok ataupun mungkin dah lepas pelancarannya lah. So aku dapat phone ni sebelum pelancaran dan Xiaomi cakap aku buat je lah apa-apa kau nak buat pasal phone ni kan. So that's why untuk video kali ni aku nak kongsikan unboxing dan juga first impression aku mengenai Xiaomi Mi 11. Macam korang tengok dekat luar kotak dia apa semua, memang minimal lah dia punya kotak dengan tulisan 11 kat sini yang berwarna macam rose gold dan ada tulis 108MP ultra clear camera, 5G and sound by Harman Kardon. Kotak dia memang lebih tebal daripada kotak yang kita tengok launch Mi 11 pada China market tu hari kan, yang kotak dia nipis, tak pergi charger dalam kotak jualan. Tapi untuk market global ataupun market Malaysia especially, untuk Xiaomi Mi 11 ni memang dia bagi sekali dengan charger, menekan dia punya kotak ni memang tebal lah. So kat situ korang jangan risau lah, jangan komplain banyak lah pasal tak ada charger ke apa. Yes, Xiaomi Malaysia masih bagi charger dalam kotak ni untuk korang pakai phone ni dengan charger. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini adalah kotak yang pertama yang biasanya dia akan bagi sekali casing lah. Korang boleh nampak lah casing ni very basic lah, macam ni je. So kalau korang nak extra protection, korang kena beli yang lagi tahan daripada dia lah. Maybe boleh consider macam jenama XUNDD ke ataupun Spigen ke ataupun apa lagi lah. Banyak lah jenama-jenama casing yang power-power kan, yang maybe korang boleh beli. Smartphone ni aku akan letak tepi terlebih dahulu. Nanti kita akan ulas lebih pasal Mi 11. Kita akan tengok apa ataupun charger apa yang dia bagi dalam kotak ni. So first adalah kabel jenis USB-C to USB-A. Ada warna merah macam ni, warna putih kabel dia. Very basic lah, macam biasa korang dapat dekat phone-phone Xiaomi sebelum-sebelum ni kan. Dan yang terakhir adalah dapat power adapter. Sekejap, dia punya power berapa ni? 55 watt lah untuk power adapter pada Xiaomi Mi 11. Tapi power adapter dia berat tau. Seriously berat, walaupun nampak kecil tapi berat. Kita akan go through dekat smartphone Mi 11 ni sendiri. Kita akan buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dah lama tak pegang phone Xiaomi ni. Last aku pegang Xiaomi Mi 10 Ultra hands on. Memang power gila tu Mi 10 Ultra tu. Design pun cantik, cuma kamera bump dia besar. Okay, first impression aku dengan kamera bump untuk Mi 11 ni memang satu pembaharuan jugalah daripada Xiaomi dengan rekaan macam Mi 11 ni punya kamera. Korang boleh nampak sebenarnya sensor kamera pada bahagian atas ni dia lagi tebal, lagi besar, keluar lagi daripada yang sensor kamera ke bawah, yang bawah ni ataupun yang ni. So kat sini korang boleh nampak lah, dia macam bertingkat-tingkat lah dia punya kamera bump tu. Dia macam tak selari semua. Yang pertama, tingkat pertama adalah bahagian ni yang besar, paling besar sekali ni. Tingkat kedua adalah yang ni, warna hitam ni. Dan tingkat ketiga adalah yang ni, sensor yang paling tinggi sekali. So kalau letak tu memang rasa terangkat lah phone ni. Memang terangkat sebab yang ni dia macam terlebih sikit daripada yang ni ke dalam. So itulah antara kelainan kamera Mi 11 ni yang Xiaomi letakkan pada smartphone ni kan. Dan macam korang boleh nampak pada bahagian belakang ni ada tulisan Xiaomi dan juga 5G, dan ada beberapa tulisan lagi lah pada bahagian kanan ni kan. Aku rasa maybe Xiaomi kena minimalkan lah tulisan dekat bahagian panel belakang ni supaya dia nampak lebih macam nampak premium apa semua kan. Tapi itulah, untuk feel texture dia pada bahagian belakang ni memang rasa premium, dia matte finish. Tapi still ada tinggalkan kesan sikit lah kalau tangan tu basah apa semua kan. Tapi nampak mahal, dia lebih kurang macam OnePlus 7 Pro tak silap aku. Dia punya warna biru, Nebula Blue tu kan. Aku memang suka warna macam ni. Tapi dia bukannya warna biru yang terang tau. Dia macam dark blue macam tu lah. Actually untuk dia punya material pun memang dia gunakan material yang premium juga. Untuk panel belakang ni adalah glass jenis Corning Gorilla Glass 5. Frame dia adalah jenis aluminium yang jenis chrome berkilau. Dan pada bahagian hadapan ni menggunakan panel jenis Corning Gorilla Glass, which is lebih kurang macam Samsung Note 20 series punya material glass lah. Dia siap pasang dah dengan screen protector pada bahagian hadapan. Tapi kalau korang nak extra protection macam biasalah, kena beli secara berasingan macam jenama S1 ke, jenama Spigen ke apa semua kan, macam-macam jenis jenama lah. Aku punya first impression dengan dia punya screen ni, of course aku tak berapa suka sangat dengan screen melengkung macam Mi 11 ni. Tapi still consider boleh pakai jugalah walaupun dia melengkung kan. Aku still okay nak pakai pun, tak adalah macam tak suka sangat, cuma tak berapa gemar sangat lah gitu kan. Kenapa aku tak berapa suka sangat screen melengkung ni? Salah satu faktornya adalah disebabkan kalau korang belik-belik sikit dia punya screen ke tepi sikit kan, korang akan nampak lah dia punya screen bending pada bahagian
bahagian tepi dia ni kan. So itu macam membuatkan mata aku macam sakit sikit lah bila tengok skrin kan. Dan kalau main game tu, kalau nak pegang macam ni tak berapa selesa sangat dekat tangan. Dan benda ketiga adalah kadang-kadang kalau aku nak type guna satu tangan ke, mungkin pada bahagian tangan ni dia akan ter-auto touch lah pada bahagian skrin ni, membuatkan macam kadang tu tertekan lah huruf-huruf pada bahagian tepi ni. Itulah benda-benda yang aku rasa macam agak annoying sikit lah. Aku akan proceed untuk setup terlebih dahulu. Dan aku rasa benda yang aku tak berapa suka sangat dengan Mi 11 ni, bila aku tengok balik, dia punya lengkungan skrin pada bahagian atas ni nampak macam weird. Sebab aku nampak macam kalau dia balancekan pada bahagian bucu atas ni, mungkin okey. Dia punya design skrin dia ataupun dia punya frame ni ala-ala macam Huawei P40 Pro macam tu lah kalau korang tengok betul-betul. Sebab dia punya bucu pada bahagian bawah ni dia macam naik ke atas tau. Dia bukannya straight macam tu. Dia naik ke atas, dia macam cover up pada bahagian skrin atas ni lah. Dia lebih kurang macam tu. Aku rasa ini adalah salah satu design terbaru daripada Xiaomi lah untuk Mi 11 ni kan. Sebab untuk Mi 10 aku rasa tak ada macam ni design dia. So skrin dia memang nampak wow cantik tu. AMOLED dengan 120Hz. Dan untuk dia punya resolution adalah 1440 darab 3200 pixel. So untuk skrin dia besar 6.81 inci, AMOLED display dengan HDR10+. Sekarang ni kita akan tengok dia punya option untuk refresh rate. Yes, ada dua pilihan saja, iaitu 60Hz dan juga 120Hz, dan aku dah naikkan yang paling tinggi sekali 120Hz. Dan untuk dia punya resolution adalah WQHD+ kat sini. Nice, ada dua pilihan, iaitu Full HD Plus dan juga WQHD Plus. Tapi bila aku tengok balik, first impression aku dengan dia punya skrin ni memang obviously aku tak boleh tipu lah. Memang aku asyik ternampak dia punya bezel pada bahagian bucu atas ni. Dia macam tak balance tu, seriously tak balance. So itu up to you guys lah. Kalau korang rasa okay, mungkin okay untuk korang lah. Tapi untuk mata aku sendiri, looks weird dah. Untuk dia punya notch screen dia ataupun patrol display ni kecil tau, kamera selfie dia. Dan selfie kamera dia adalah 20 megapixel. So kita akan try sikit kamera dia macam mana. Untuk kamera belakang dia actually menggunakan 3 kamera, iaitu 108 megapixel kamera utama wide, 13 megapixel ultra wide dan juga 5 megapixel makro yang mampu merakam video sampai 8K 30 ataupun 24 fps. Sekarang ni aku akan cuba ambil gambar menggunakan Mi 11 ni dengan Black Shark power bank ni. So korang boleh nilai sendiri macam ni hasil kualiti gambar first impression dengan Mi 11 punya kamera. Alright, kita ambil gambar biasa dan 0.6x iaitu ultra wide, dan 2x, wow zoom gila tu 2x dia. Okay, dan juga portrait mode. Portrait mode dia nice. Alright, okay, aku akan turn off dulu beauty mode dia dan kita akan try selfie satu, kamera biasa. Alright, dan portrait mode. Okay, semua gambar tu korang boleh komen dan juga korang boleh kongsikan pendapat korang lah. Itu saja pasal kamera, dan aku bukannya nak test pasal kamera sangat ataupun dia punya skrin, sebab aku tahu in terms of specs wise tu memang kita tahulah yang kamera ataupun skrin tu cantik. Memang obviously okay lah kan untuk dia punya harga nanti kan. Cuma aku nak test dia punya speaker Harman Kardon tu, macam mana dia punya pergi kan. Hopefully speaker Harman Kardon dia boleh go lah macam level-level Mi 10 Pro sebelum ni kan. Sebab Mi 10 Pro sedap agak speaker dia, macam Mi 10 Ultra ke ataupun Mi 10T Pro ke, sedap speaker dia. Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizan. So dalam video the highest volume aku akan kongsikan beberapa smartphone yang boleh Sekejap, aku rasa aku nak ambil satu video yang ada intro lah. Okay, makin nipis ya kotak dia So guys, ini dia Samsung Galaxy S21 Ultra Family Harman Kardon punya speaker dilancarkan di pasaran Malaysia. So sekarang ni diorang tengah buka untuk pre-order Samsung Galaxy S21, S21 Plus dan juga S21 Ultra. So aku akan kongsikan first impression aku dan juga aku punya first impression dengan speaker dia lah, aku rasa macam aku gunakan speaker. Macam phone ni adalah speaker tau. Dia punya speaker tu, kau faham tak maksud aku macam mana? Maksudnya macam kalau aku tak tahu ini adalah smartphone, mungkin aku ingat ini adalah speaker. Sebab speaker dia memang mantap gila. Seriously mantap gila. Sedap gila lah. Dia punya nyaring tu tak ada terlalu nyaring sangat. Dia just nice, dia punya kuat. And then dia punya bass dia tu kita still dengar walaupun dia speaker. Dekat phone ni sendiri kita dengar bunyi bass tu. Dan dia punya vocal untuk suara seseorang tu memang clear gila. Seriously clear. Aku suka dengan speaker dia, serius. Untuk dia punya phone ni juga, macam korang tahu, dia ada fast charging 55W tau. So memang pantas gila dengan wireless charging 50W. Dari segi spek dia tu memang ni level-level flagship. Kalau kita tak tahu harga dia berapa, mungkin kita akan anggap harga dia lebih RM3,000. Tapi
Bila aku tengok dekat China punya market, harga starting price dia sekitar 2,400 something ke 2,900 macam tu je. Itu kalau kita convert duit ke duit Malaysia lah. Tapi jangkaan aku, ini sebelum launch punya, sebab aku buat video ni sebelum launch, mungkin sekitar 2,599 ke 2,999 ataupun 3,099, the highest specs lah untuk 12GB. So in terms of specs wise, macam korang tahu, dia menggunakan the latest Snapdragon 888. So ada 12GB dan sampai 256GB seorang, itu the highest varian. Dan juga dia punya bateri sebesar 4,600 mAh dengan fast charging macam korang cakap tadi 55W. Ada sekali dalam kotak jualan, so dia tak bagi asing, tak jual asing. Tapi aku tak sure sama ada ini adalah gun charger ataupun charger biasa. Tak, aku rasa ini adalah charger biasa kot. Mungkin bukannya gun charger sebab tak ada tulis gun charger pun dekat bahagian dia punya power adapter tadi. Konklusinya dengan first impression aku pasal Mi 11 ni, dia memang memberikan specs yang cukup padu lah untuk phone tahun 2021 ni kan. Dia punya kamera 108MP dia dengan rekaan kamera yang kira okey lah, unik jugalah kan kalau kita nak bandingkan dengan kamera sekarang kan. And then dengan dia punya material serba premium, Corning Gorilla Glass 5 dengan aluminium, and then feels memang rasa mahal lah smartphone ni, walaupun harga tidak terlalu mahal lah mungkin. And then dia punya screen lagi AMOLED display 120Hz, dan juga Harman-Kardon punya speaker latest Snapdragon 888, dan juga macam-macam benda lah aku dipuji dengan specs yang daripada Xiaomi Mi 11 ni. Tapi dia punya rekaan screen tu itu something yang aku tak berapa suka sangat lah dengan Mi 11 ni. Itu je yang membuatkan Mi 11 ni macam spoil sikit lah dekat mata aku, sebab aku tak suka dengan dia punya bezel pada bahagian atas ni dan juga pada bahagian bawah ni. Tapi so far untuk spek dia memang cukup padu. Dan juga satu benda yang aku nak test nanti masa review video nanti adalah dia punya kepanasan pada smartphone ni, sebab ada ramai yang komplain pasal kepanasan untuk Mi 11 disebabkan oleh tak tahulah software issue ke ataupun hardware issue. Tapi aku akan cuba smartphone ni sendiri dan korang just nantikan dalam next video review penuh pasal Mi 11. So guys, itu saja untuk video kali ini, aku punya first impression dan juga unboxing. Harap korang enjoy dengan video ni, dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Like, komen dan share video aku. Subscribe channel aku. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Aku suka dengan Mi 11, cuma itulah